pilih nama. Bunyi orang ketawa tuh seram. So, welcome back to my YouTube channel Shima TV. So, kali ni kita akan sambung cerita yang part 1 tu. Yang ni part 2. Kepada kamu yang belum tengok, kamu tengok dulu part 1 di video sebelum ni. Okay, kamu tekan aku punya channel, then kamu cari yang part 1 punya, kamu tengok dulu. Okay, kepada yang dah subscribe, thank you sangat-sangat. So, ni part 2. Kita sambung. Okay, time tu aku pula yang diobat time tu. Lepas tu suddenly ustaz tu dia tanya aku macam-macam soalan. Dia tanya berapa orang dalam rumah ni, apa-apa rumah ni. Lepas tu time tu ustaz tu kasih baring aku tau. Dia kasih baring aku, then dia pakaikan aku selimut time tu. Laki time tu aku punya kawan dia cover juga. So time tu aku tengah pakai selimut. Then bilik kami pintunya terbuka time tu. So aku boleh tengok di ruang tamu lah. Aku tengok ruang tamu, aku nampak satu lembaga. Dia macam cek PONTI. Dia serba putih dan ada rambut mengurai. Aku nampak dia, dan ustaz tu cakap, rumah ni ada penunggu kah? Aku tak tahu, ustaz tu berdialog dengan aku. Bukan aku yang jawab, tapi mulutku direct terjawab. Macam gitu perasaan. Lepas tu ustaz tu boleh pula dia pergi tarik cek PONTI tu masuk di tempatku, sebab dia penjaga rumah tu. Ya Allah, kau tak kata perasaanmu, kau nampak benda tu, tapi ustaz tu panggil masuk pi bodymu. Kau faham ke betapa takutnya aku? Ya Allah, time tu aku nampak benda tu tau. Dan kau sudah takut dengan benda tu, disuruh pula masuk dalam dirimu. Aku tak payah cakap lah time tu perasaanku. Takut pun apa takut, dia masuk sudah. Lepas tu ustaz tu tanyalah macam-macam. Lepas tu sudah dia tanya, dia kasih keluar balik benda tu. Alhamdulillah dia kasih keluar. Aku boleh rasa tau benda tu, sebab sambil ustaz tu berdialog, sambil diriku yang terasa. Lepas tu ustaz tu tanya aku datang dari mana. Tapi yang masuk sama aku tu dia macam jujur. Lepas tu dia cakap lah, dia nampak aku duduk sendiri-sendiri time yang di tangga kecemasan. Kamu ingat ke yang time aku sedih gila-gila, aku duduk satu orang di tangga kecemasan? Time tu dia nampak aku, dan dia rasa kesian, dan dia temankanlah aku. Rupanya tanpa aku sedari, 2 bulan lebih dia sudah ada dalam diriku, cuma aku yang tak perasan. Tapi kamu mesti heran kan, kenapa pula dia sudah 2 bulan lebih, takkan aku tak perasan kan? Nanti aku cerita, sabar. Lepas tu dia selama ni ikut pun sebab dia kesian, dan dia bagi tahu dia perempuan, dia masih budak-budak lagi time tu. Dia budak-budak, dan ustaz tu tanya, kau Islam kah? Bukan Islam. Lepas tu ustaz tu Islamkan dia lah. Lepas tu ustaz tu suruh dia pilih nama. Aku tak sebut namanya, tapi aku letak dekat sini. Dia pilih nama ni. Ustaz tu bagi dia 3 pilihan nama, tapi dia pilih nama ni. I don't know why. Lepas tu ustaz tu tanyalah, tak boleh kan, sebab dia tak boleh berkawan, sebab dia dari alam lain, aku dari alam lain, so tak boleh. Tapi dia tak mau keluar. Malam tu dia tak keluar sama aku, dia stay tetap dengan aku sampai jam 5 pagi. Kami tak tidur malam tu ya, sampai jam 5 pagi. Terus ustaz tu cakap dengan yang dalam bodyku ni, sebab ustaz tu dia tiada masa mau tolong keluarkan, sebab malam tu dia tak mau keluar. So ustaz tu cakap, time tu pagi sudah kan, aku punya body, ya Allah, jangan cakap lah, aku betul-betul lemah. Muka aku kan betul-betul bengkak habis sudah. So kata ustaz tu, aku perlu rehat, tak boleh paksa aku untuk keluarkan benda tu malam tu juga. So terpaksa dia stay. Dia pesan dengan yang dalam badan pun, dia pesan jangan selalu buat benda yang pelik-pelik, sebab orang nampak aku bukan dia. So nanti orang bilang aku gila pula. Tapi entahlah, aku macam tak setuju. Kau tahu, bagi barang tu tinggal. Ya Allah, dia boleh pesan pula begitu. Okay, so ustaz sudah pesan dengan si mail apa semua. Jangan, pengajarannya di sini,
jangan terlampau happy. Betul lah kata orang tua-tua, kalau sudah tengah malam jangan berketawa-ketawa berlebih-lebihan. Sebab orang yang kacau si Mira ni, sebab benda yang kacau si Mira ni, dia nampak si Mira ni terlampau happy malam tu. So sebab itulah dia pergi temankan si Mira ni, dia mau main bersama. And lagi satu, time malam tu kami semua sudah mandi kecuali si Mira. So kamu tahulah sebabnya apa. Kamu sudah jalan seharian, lepas tu kamu tak mandi, terus direct pergi bilik apa semua. Memang benda tu tambah suka sebab kita tengah dalam keadaan tak bersih. Okay? So sambung balik. Then ustaz tu, abangku sudah balik, ustaz tu sudah balik apa semua. Then kami pun pergi tidur. Then bosku bagi tahu kami tak payah kerja hari tu. Time tu hari Sabtu ya. Kami tak payah kerja hari tu. Kira okey lah. So kami di rumah lah. Kami di rumah. Okay. Starting balik. Pagi tu semua orang pergi kerja. Di hostel tu semua orang pergi kerja. So kami 3 orang saja dalam rumah tu. Aku, si Mel dengan si Mira. So macam pagi-pagi tu aku bangun. Aku cakap apa kita mau buat ni. Macam bosan pula. Time tu jam 12 ke aku lah tak silap. Okay. Time tu aku dengan si Mel. Lepas tu tiba-tiba si Mira bangun. Lepas tu aku tengoklah dia. Time tu aku okay ya. Time tu aku juga. Time aku tengok dia okay kan. Tapi aku tengok, aku tak boleh lupa dia punya biji mata tu. Biji mata tu kan hitam lagi besar dari yang putih tu. So macam aku tak percaya yang dia okey. Lepas tu si Mira ni dia tanya lah, kita mau pergi mana? Lepas tu aku cakap kita jalan pergi luar. Lepas tu kami time tu tengah setrika tudung, kami suruh dia setrika tudung. Yang aku heran ni, kenapa si Mira ni dia balik-balik tanya benda yang sama Syak? Soalan yang sama Syak. So time tu aku tak sedap hati saat time tu. Dia balik-balik tanya, kita baru cara dia menanya tu begini. Kita mau pergi mana? Sambil dia renung aku, dia renung si Mel, dia renung aku, dia renung si Mel. Kita mau pergi mana? Kita mau buat apa? Iya kah? Bestnya jalan. Ya Allah, time tu aku macam apa sudah kita mau buat ni? Sudahlah kami 3 orang saja dalam rumah tu. Lepas tu aku tiba-tiba lagi once again aku rasa aku tak feel tanganku. Lepas tu mula sudah mulutku merapu. Mula sudah ada yang kontrol diriku time tu. Aduh, aku sakit betul lah kalau dia pegang, kalau dia guna badanku kan aku rasa sakit betul. Aku tak tahulah kenapa. Lepas tu aku cakap Mel, bukan dia sudah ni. Kita bawa dulu dia keluar dari sini sebab dia tak boleh di sini. Sebab barang yang dalam benda tu tinggal di kondo kami tu. So dia tak boleh ada di situ. Tapi kan yang aku, kalau benda tu si ni ada dalam badanku, aku boleh scan semua tempat, aku boleh scan. Macam kenapa si Mira sakit, aku boleh nampak apa yang benda tu buat sama dia. Aku boleh nampak direct. Lepas tu time tu kan kami dalam bilik. Aku pergi ruang tamu, aku nampak, ya Allah, banyak betul, bukan sikit, banyak betul benda halus yang menunggu kami keluar dari bilik tu. Sumpah banyak. Aku boleh nampak benda tu. Kalau si ni ada sama aku boleh nampak. So aku cakap sama si Mira dengan si Mel, dia tak boleh keluar sekarang sebab kita 3 orang Cak. Kalau kita keluar kita 3 orang, confirm kita diserang. So aku call aku punya kawan, tolong datang ambil kami, hantar kami pergi hostel lagi satu, hostel yang dekat mall yang pernah aku kerja dulu. Dekat situ ada hostel. So kami pun pindah lah. Masa kami bawa dia keluar tu, tema aku bawa keluar tu, aku sempat tengok ruang tamu kami. Ya Allah, memang aku nak mau ulang balik time tu. Tahu, aku boleh nampak benda tu, macam-macam bentuk, macam-macam rupa dah. Diorang mau menyerang, tapi disebabkan ada kawanku 2 orang time tu datang, so aku rasa tak terlampau takut. So kami pun cepat-cepat keluar dari rumah tu. Lepas tu yang si ni pula, dia mau balik, dia sibuk mau balik sebab ngam-ngam kami memang pergi mall tu. So sampailah di mall tu, aku pun macam
tahu-tahu diriku kan dia tengah kontrol aku. Macam aku pergi balik tangga kecemasan tu, tapi time tu tangga tu sudah dibersihkan, sudah ada yang jaga, sudah ada security yang jaga. So time aku sampai tu aku macam kelengkabut gila, macam aku lari. Time tu aku cakap, lepas tu aku mau buka pintu first sebelum pergi tangga tu, berkunci bah. Lepas tu aku cakap kan, kenapa berkunci? Aku tinggal di sini, aku tinggal sini. Aku menjerit-jerit begitu. Lepas tu tiba-tiba ada security datang, kelengkabut. Dia buka kunci tu. So aku bilang, kenapa kunci? Aku tinggal sini, kenapa aku kunci? Lepas tu dia buka lah 3 pintu tu. Aku masuk. Lepas tu di tangga tu, aku macam mau muntah, tapi aku tak boleh muntah time tu. Aku tak tahu kenapa. Macam susah aku mau muntah. Lepas tu yang barang yang si Ahem ni dia bagi taunya sama aku dalam diriku. Dia cakap dia tak boleh keluar sendiri, mesti ada orang bantu. So aku pun panggil lah satu orang kawanku. Dia pun kira pandai lah kan, sebab time tu aku call aku punya abang. Time tu dia tak sambut, mungkin dorang tidur, penat kali. So kawanku tu pun bantu aku keluarkan. Betul-betul macam dalam movie bah aku rasa. Kan kalau orang baru habis kena rasuk, lepas tu ustaz tu tolong kasih keluar, macam yang dia macam gitu kan. Aku rasa kan, aku pikir dorang buat-buat, tapi bila aku sendiri yang rasa, enggak ya. Kau punya reaksi muka tu memang auto dirimu akan termuntah, sebab barang tu dia keluar dari sini. Tapi yang lain sama aku tu, aku termuntah. Lepas tu macam lain lah, macam dia kawanku dia sudah tarik. Lepas tu dia baca lah surah-surah. Lepas tu dia kasih lepas, terus badanmu auto lemak, terus badanku auto terjatuh di lantai time tu. Lepas tu semua orang kira ramai jugalah, sebab semua security time tu datang tengok kami. Lepas tu aku balik pergi kedai. Tapi selagi aku dalam mall tu, selagi tu dia masih follow aku. So aku mesti keluar dalam mall tu. Si Mira ni pula ndak boleh balik pergi hostel yang lama tu, sebab barang tu dari situ. Si Mira time keluar dia dari kondo kami tu, dia terus okey, barang tu terus tiada. So kiranya dia ndak boleh balik pergi tempat lama tu. So pengajarannya di sini sama aku punya cerita pula. Kalau kamu sedih ke, depres ke, sendiri ke, ataupun kamu rasa betul-betul macam terganggu, kamu jangan pernah fikir untuk duduk sendiri, menangis sendiri, sedih-sedih. Lagi-lagi keadaan tu gelap, kamu jarang pergi, menyeramkan. Don't you ever go, sebab barang ni fikir kamu tiada sesiapa, kamu perlukan sesiapa. So dorang pun ikut kamu, temankan kamu. So pengajaranku situ, don't you ever go tempat yang macam tu. Okay? So kita masing-masing jaga diri. Sense daripada hari tu, aku kalau sedih ke apakah, aku mesti tak akan pergi tempat yang betul-betul sunyi. Aku lebih rela sedih-sedih tapi ada orang di sekelilingku. So ndaklah juga aku terlampau terjebak dengan perkara-perkara yang aku tak mau lagi ya. So setakat ni dulu ceritaku untuk kali ni. Penat sudah mulutku bercakap. So kita jumpa untuk next video. Kamu mesti tertanya-tanya kan, macam mana aku boleh tak tahu barang tu ada, macam mana feelku yang lain-lain apa semua. Okay, nanti aku akan cerita next video. Okay, setakat ni sampai hari ni sampai sini je. So kamu, kepada yang sudah tengok cerita ni, kalau kamu ada apa-apa komen, jangan lupa komen dekat bawah. Yang belum subscribe, tekan subscribe dan jangan lupa like, okay? So jumpa untuk next video. Bye bye.